Assalamualaikum dan salam Hari Malaysia. Berita perdana edisi Rabu 16 September. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan saya Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. Aku janji gabungan rakyat Sabah dilancar berpaksikan hak Sabah, kepimpinan berintegriti dan wawasan kemakmuran bersama. Jumlah kes positif COVID-19 cecah 5 angka. Kini 10,031 kes, 62 kes baru direkodkan hari ini. Beberapa khabar gembira buat rakyat Sabah dan Sarawak bakal diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam perutusan khas sempena Hari Malaysia malam ini. Ia khususnya mengenai beberapa perkara melibatkan Perjanjian Malaysia MA63. Cuma segala apa yang telah pun termaktub hitam putih, baik hak Sabah, itu hak rakyat Sabah. MA63 memang sudah pun tersedaran. Ini akan kita laksanakan. Saya tidak mau umumkan, tapi malam ini sepanjang Hari Malaysia, saya akan umumkan secara lebih terperinci apa yang kita akan lakukan untuk melaksanakan MA63 itu. Beliau yang juga pengerusi Parti Perikatan Nasional PN melancarkan Aku Janji Gabungan Rakyat Sabah GRS di Kota Kinabalu. Aku Janji bertema Sayangi Sabah itu mempunyai 9 perkara iaitu infrastruktur, ekonomi, peluang pekerjaan, perkhidmatan awam negeri Sabah, kesihatan dan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan modal insan, keselamatan, belia dan pembangunan wanita. Aku Janji ini merupakan komitmen PN untuk memulihkan ekonomi rakyat Sabah yang masih terkesan dengan pandemik COVID-19. Setakat usaha yang nak dibuat seperti biasa tidak mencukupi. Untuk nak membantu supaya rakyat Sabah yang sebahagiannya sudah jatuh miskin kerana kesukaran yang mereka hadapi di waktu COVID-19 ini sedang melanda negara kita dan khususnya juga di negeri Sabah. Maka oleh sebab itu komitmen yang pihak kita adakan pada hari ini kepada rakyat Sabah bukan komitmen biasa. It is not the usual commitment. Ini adalah komitmen luar biasa. Penambahbaikan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Sabah menjadi fokus hubungan kerajaan persekutuan dan negeri. Tan Sri Muhyiddin menjelaskan 4 paksi yang terkandung dalam Aku Janji itu adalah hak Sabah yang menggariskan 3 perkara termasuk memelihara dan terus memperjuangkan hak Sabah berlandaskan Perjanjian Malaysia S1963 MA63. 2 perkara lain dalam paksi pertama berkenaan ialah membentuk jawatan kuasa khas Dewan Undangan Negeri DUN mengenai hak Sabah serta menubuhkan Majlis Petroleum Sabah dan Dana Petro Sabah bagi memelihara kepentingan generasi akan datang. Paksi kedua pula, kepimpinan yang bersih, berintegriti, cekap, amanah dan mendahulukan rakyat Sabah serta membina keyakinan rakyat kepada integriti penjawat awam Sabah. Teras ketiga adalah memastikan wawasan kemakmuran bersama WKB 2030 sebagai tunjang yang menggariskan Sabah diberikan perhatian dalam usaha mengecilkan jurang pembangunan antara wilayah serta menjana ekonomi tinggi dengan mengambil kira revolusi industri 4.0. Paksi yang keempat adalah perpaduan rakyat Sabah yang menggariskan 3 perkara termasuk memastikan kebebasan beragama, dasar perlembagaan negara dipertahankan dan memupuk semangat integrasi nasional dengan berpandukan kepada rukun negara.
Angka kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia sehingga 12 tengah hari tadi mencecah 5 angka iaitu 10,031 kes. Ekoran pertambahan 62 kes baharu. Sekaligus menjadikan kes aktif dengan kebolehjangkitan meningkat kepada 668 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah memaklumkan daripada 62 kes baharu yang direkodkan, satu merupakan kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan rakyat Malaysia yang pulang dari India. Daripada 61 kes penularan dalam negara pula, 41 kes melibatkan rakyat Malaysia dan 20 kes bukan warga negara. Sabah merekodkan 59 kes baharu penularan tempatan. 48 daripadanya dari kluster Benteng Lahad Datu melibatkan 20 bukan warga negara. Sementara itu, satu kes di Kedah dikesan daripada kluster Sungai dan di Pulau Pinang satu kes daripada saringan kontak rapat kepada kes ke-9,397 dan kes 9,459. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan hari ini dan jumlahnya kekal 128 kes. Dan berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Sambutan Hari Malaysia 2020 berlangsung malam ini di Stadium Tertutup Sibu, Sarawak. Ya, untuk berkongsi kemeriahannya, kita bersama wartawan di lokasi. Silakan. Terima kasih Ivan dan Farhatul di Angkasa Puri. Langsung dari Sibu Sarawak untuk sambutan Hari Malaysia tahun 2020 dan tema sambutan pada tahun ini tentunya Malaysia Prihatin. Dan Bumi Kenyalang Sarawak cukup bertuah kerana dipilih menjadi tuan rumah buat kali kedua ya. Dan seawal 6 petang tadi, tetamu-tetamu jemputan sudah mula tiba di Stadium Sibu dan tidak lama lagi seluruh rakyat Malaysia dapat menyaksikan secara langsung di TV1 sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Dan pembentukan Malaysia antara Sabah, Sarawak dan negeri-negeri di semenanjung Malaysia amat unik sebenarnya kerana kita yang berbilang kaum, berbilang suku, berbilang agama dan berbilang latar belakang dapat hidup bersama-sama. Dan sambutan Hari Malaysia pada kali ini agak berbeza dari tahun-tahun yang lepas kerana negara kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan pada malam ini sambutan Hari Malaysia akan diadakan dengan penuh SOP dan penjarakan fizikal tetap diutamakan. Dan tentunya malam ini sambutan secara langsung dari Sibu Sarawak dapat disaksikan di TV1 tidak lama lagi bermula 8.30 malam ini. Jangan ke mana-mana dan kru-kru kami juga, kru-kru RTM telah berkampung di sini selama seminggu di Sibu Sarawak ya. Dan untuk itu marilah ayuh rakyat Malaysia, kedamaian itu milik kita bersama. Ayuh bersama berganding bahu membangunkan negara tercinta. Kembali bersama Ivan dan Farhatul di Angkasa Puri. Terima kasih rakan kami di Sibu. Walaupun Bandar Sibu Sarawak tuan rumah sambutan Hari Malaysia, kemeriahan sempena sambutan pembentukan Malaysia di seluruh negara tetap dirasai dalam norma baharu. Berbagai pihak mengambil inisiatif sendiri dalam menyemarakkan sambutan tahun ini. Program Jelajah Merdeka Fun Walk penghujung selatan benua dianjurkan Persatuan Pesara Polis Negeri Johor PPPNJ. Disertai kira-kira 90 ahli pesara polis, program turut disertai Syamsuddin Osman yang merupakan individu terlibat dalam menurunkan bendera Union Jack dan menaikkan bendera Malaysia di Padang Bandar Pontian pada 31 Ogos 1957.
Sambutan turut diraih masyarakat Negeri Sembilan dengan kibaran jalur gemilang kelihatan sekitar taman perumahan, bandar juga premis perniagaan. Kesempatan cuti umum hari ini juga diambil sepenuhnya penduduk setempat dengan meraihkan sambutan Hari Malaysia secara santai di Taman Bukit Senawang Perdana, Seremban. Terengganu FM pula menganjurkan program TFM Cakna Alam Jejak Sejarah Bukit Pak Apil Panorama. Aktiviti penghayatan alam semula jadi serta menjejak kembali laluan sekitar Bukit Pak Apil ini diakui Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Terengganu Rabiah Jamaluddin bagi mengembalikan nostalgia serta potensi besar Bukit Pak Apil. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Husni Ismail mengambil peluang beramal mesra menerusi persidangan video dengan petugas barisan hadapan sekitar pekan iaitu Ibu Pejabat Polis Daerah, Hospital, Balai Plomber dan Kem Regiment 505 Sungai Miang. Sambutan peringkat negeri juga diserikan dengan persembahan pentomin bertemakan perjuangan menentang wabak COVID-19 dan nyanyian termasuk ahli bomber Syafiq Farhan serta anggota pasukan beruniform yang berlangsung di Institut Kemahiran Belia Negara Pekan. Di Perlis, kibaran jalur gemilang dalam Gua Kelam mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record. Inisiatif Jabatan Hutan Perlis dengan memasang jalur gemilang di sepanjang laluan dalam gua sejauh 1,221.74 km. Perpaduan yang utuh hanya mampu terhasil apabila rakyat pelbagai kaum, etnik dan agama saling menghormati. Bermakna orientasi pemikiran lama berpaksikan perkauman sempit sehingga menyinggung sensitiviti pihak lain perlu dibuang sama sekali. Namun sejauh mana konsep perpaduan yang wujud sejak pembentukan Malaysia pada 1963 benar-benar difahami dan dipelihara? Wartawan Sazwani Samsu melaporkan. Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk yang kaya dengan kepelbagaian adat dan budaya, Malaysia sering dijadikan contoh. Ironinya, dalam kalangan warga negara, masih ada yang tidak menghargai pengiktirafan itu. Sebaliknya, isu perkauman terus dijentik sehingga menimbulkan pelbagai perasaan curiga. 63 tahun dah kita telah mencapai kemerdekaan, tetapi hari inilah kita masih belum sampai satu tahap di mana kita boleh katakan bahawa negara Malaysia sudah berjaya bersatu padu. Apabila falsafah negara inilah diambil serius oleh semua pihak dan dapat dihargailah oleh semua rakyat, jadi mereka menghormatinya, mengamalkannya dan dengan berbuat demikian mereka boleh memberi sumbangan yang besar kepada perpaduan negara. Perpaduan masyarakat mengikut acuan rukun negara adalah asas penting yang menentukan hala tuju pendemokrasian tanah air sejak mencapai kemerdekaan. Bagaimanapun, rakyat Malaysia kini tidak terkecuali daripada berdepan peralihan budaya serta identiti yang didorong perkembangan pesat globalisasi. Pemahaman sejarah, sentimen ini perlu sama-sama diubah. Sama-sama untuk sedar tentang sejarah bahawa kita ni serumpun, saudara. Jadi apa yang berlaku pada masyarakat kita di Sabah ataupun Semenanjung, kita sama-sama merasai ancaman COVID-19 terhadap kesihatan. Bukan saja kesihatan di Kuala Lumpur, di Selangor, di Kedah, tapi juga sahabat serumpun kita di Sabah yang sekarang ni, di Tawau, di Kunak dan sebagainya. Yang penting, hari-hari adalah hari Malaysia. Kita diri di atas tanah yang pijak di atas tanah ini. Kita harus menjuburkan tanah ini dengan semangat kemalaysiaan kita. Jangan kita sekali-sekala mengkhianati perpaduan di Malaysia ni dengan keegoan sendiri. Kadang-kadang kita ni terlalu sangat nak gairah dengan diri sendiri sehingga kita lupa bahawa kita mempunyai satu tumpuan yang lebih penting, iaitu membina sebuah negara yang paling baik untuk sekarang dan masa depan.
Jangan biarkan isu remeh yang dicetuskan beberapa kumpulan kecil menyalakan api kebencian antara kaum sehingga merosakkan negara. Sebaliknya, fokus kepada medium perpaduan demi memperkukuhkan semangat nasionalisme. Baik, jangan tunggu hingga saat akhir untuk bertemu dan berbincang dengan pihak bank sekiranya perlu bantuan lanjutan moratorium. Itu saranan Bank Islam Malaysia Berhad BIMB kepada semua pelanggannya, sama ada individu atau usahawan yang terjejas pendapatan ekoran penularan COVID-19. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Muhammad Muazzam Muhammad berkata, kegagalan peminjam membayar balik pinjaman mengikut jadual boleh menyebabkan laporan kredit mereka terjejas. Bagi mereka yang tidak datang awal-awal dan terlambat bayar akan menyebabkan rekod mereka dalam SIKRIS dan SITOS itu will be updated. Jadi menunjukkan mereka telah terlambat bayar. Kesannya adalah bagi para pelanggan itu amat penting bagi mereka mengekalkan rekod yang baik dalam SIKRIS kerana ia mungkin menjejaskan keupayaan ataupun peluang kepada pelanggan tersebut untuk mendapatkan pembiayaan baru pada masa depan, ya, kerana setiap institusi keuangan biasanya dia akan ada akses kepada SIKRIS database ini. Dia akan tengok rekod lampau. Kegagalan peminjam membayar balik pinjaman juga akan memberi kesan kepada keupayaan bank dalam memberikan pembiayaan baru. Ia akan juga memberi kesan kepada ekonomi secara seluruhnya, kan? Sebab ekonomi kita ni sebenarnya dia ada kitaran dia. It needs to be a cycle. Ada cash inflow, ada cash outflow. Selari Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 untuk memastikan transformasi sistem pendidikan berlaku lebih pantas dan berterusan, Kementerian Pendidikan KPM memberi perhatian serius terhadap pembangunan pendidikan di Sabah. Daerah Kota Belud antara yang mendapat manfaat daripada komitmen KPM untuk memperkasa sektor pendidikan dalam usaha memenuhi keperluan pendidikan rakyat. Ikuti laporan khas wartawan Nirana Newman. Terletak di pinggiran pantai Kota Belud, Dewan Undangan Negeri Dun Pintasan tidak terpinggir dari arus pembangunan perdana khususnya bidang pendidikan. Menurut para pendidik di kawasan itu, Kerajaan Persekutuan menerusi KPM telah melaksana pelbagai program pembangunan pendidikan yang berjaya mengubah lanskap pembangunan Dun Pintasan sekaligus membawa kemajuan kepada rakyat. Perkembangan pendidikan di Dun Pintasan ini macam dia memang ke arah kemajuan lah. Dia memang maju, berkembang dengan baik dari segi pendidikan anak-anak dan dari segi fizikal juga. Persekitaran persekolahan kan, kerajaan memang mengambil berat lah. Contohnya macam di sekolah kami sekarang dapat bangunan baru. Banyaklah bantuan yang ada macam dari segi kebajikan pelajar. KPM ujarnya bukan sahaja menyediakan kemudahan fizikal, malah memastikan persekitaran yang kondusif di Pintasan. Pegawai Pendidikan Daerah Kota Belud Muhammad Fazil Rozan turut senada bahawa banyak sekolah di daerah itu telah dinaik taraf atau dibaiki, terutamanya sekolah daif, selain pembinaan bangunan baharu dan penyediaan prasarana berkaitan. Okey, alhamdulillah setakat ini kita memang banyak dibantu oleh pihak kerajaan persekutuan untuk dalam pembangunan pendidikan Kota Belud ni, khususnya dalam pembangunan fizikal. Contoh di SK Rampai dulu ni adalah pembangunan IBS lah, kelas IBS, dan beberapa sekolah juga, khususnya sekolah daif telah kerajaan luluskan untuk penggantian bangunan baru, dan ada beberapa sekolah juga diberikan peruntukan untuk penyelenggaraan. Tambah beliau, usaha memperkasa sektor pendidikan di sekitar Kota Belud telah memberi manfaat kepada lebih 21,000 pelajar terlibat.
Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata, kementeriannya akan memastikan pembangunan pendidikan semua sekolah di Sabah diselaraskan secepat mungkin demi masa depan semua pihak terlibat. Kita selaraskan peruntukan-peruntukan yang ada dan kita akan melihat prioritinya dan akan menyusunnya dengan cara yang paling baik bagi memastikan supaya anak-anak kita ke sekolah dalam keadaan yang selamat dan kondusif. Segala perancangan berkaitan jelas membuktikan keprihatinan Kerajaan Persekutuan dalam membela nasib dan kepentingan rakyat Sabah termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman. Jelas sekali kerajaan tidak pernah meminggirkan Keluluut sebagai bidang utama daripada segi pembangunan pendidikan. Sebaliknya, kerajaan amat prihatin kerana kepentingan pendidikan yang diyakini mampu merubah kehidupan penduduk di kawasan ini. Laporan Nirona Neman untuk RTM. yang menternak keluluut sebagai bidang perniagaan sampingan atau sepenuh masa mampu menjana pendapatan lumayan sekiranya diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Ya, komited membantu usahawan terlibat mengembangkan perniagaan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB memperuntuk RM870,000 menerusi program aktiviti ekonomi tambahan AET bagi merancangkan industri keluluut di seluruh Sabah. Wartawan Jabatan Robert berpeluang mengikuti lawatan kerja Timbalan Menteri 2 Pembangunan Luar Bandar, Datuk Henry Sumagong meninjau perusahaan madu keluluut di Kampung Naluyan, Sipitang. Berbekalkan azam dan iltizam yang tinggi, Dayang Arnilah Awang Arsad, 32 tahun, kini terlibat dalam aktiviti memproses dan menternak sarang madu lebah keluluut. Sejak bertapak pada 2016, perniagaan beliau terus berkembang dengan membekal dan menghasilkan produk hiliran madu keluluut seperti minuman madu isotonik, pembekalan sarang keluluut dan menyediakan kursus industri keluluut. Sekarang ni kami telah dalam usaha untuk mendapatkan pensijilan mesti dahulu dan alhamdulillah kami bakal dikirapkan sebagai bengkel pemprosesan madu keluluut yang pertama di Sabah mendapat pensijilan mesti. Selain daripada itu, saya juga pernah memenangi pertandingan dalam Mr. Business Challenge pada 2019 untuk wakil Risda Sabah. Dayang yang pada mulanya mendapat bantuan geran program AET daripada pihak berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Kecil Getah atau RISDA, kini mampu menawarkan peluang pekerjaan dan latihan industri kepada golongan muda di Sipitang. Ini menerusi kerjasama dengan Institut Pertanian Sabah dan Universiti Teknologi Mara UiTM. Pada 2019 saya telah berjaya untuk menawarkan peluang pekerjaan daripada penyerapan pelajar latihan industri dan selain daripada itu saya juga menjadi penempatan untuk latihan industri khas untuk perusahaan keluluut daripada beberapa IPTA lah seperti Institut Pertanian Sabah dan juga UiTM Sabah. Timbalan Menteri 2 Pembangunan Luar Bandar, Datuk Henry Sumagong, ketika ditemui berkata, kementeriannya menerusi agensi terlibat akan terus komited membantu meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk agar mampu keluar daripada belenggu kemiskinan. Ya. Berita perdana edisi 16 September berakhir di sini untuk memberi laluan kepada langsung sambutan Hari Malaysia 2020 di Sibu, Sarawak. Ya, dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.